Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya alu-alukan rakan-rakan saya daripada Lumut, Tanjung Karang, Pasir Salak, Sabak Bernam, Rompin dan Mersing, yang mana kami sama-sama kami mengadakan satu sidang media sedikit kenyataan berkaitan isu Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Saya merujuk kepada kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai cadangan mekanisme bayaran balik PTPTN melalui potongan gaji pada 23 Oktober 2023. Jadi ini kenyataannya, dikatakan bayar balik PTPTN secara ICL, Income Contingent Loan, cadangan praktikal, kata PM. Jadi pada 5 Disember 2018, ulang ke belakang sedikit, pada 5 Disember 2018, ketika itu saya menjadi pengerusi PTPTN, saya telah membuat pengumuman berkaitan skim potongan gaji berjadual PGB ataupun dipanggil juga sebagai Income Contingent Loan Repayment Scheme ICLR. Pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 23 Oktober 2023 baru-baru ini sebenarnya hanya mengulangi model bayaran balik yang telah saya umumkan pada 2018. Saya masih ada lagi ini salinan kenyataan media PTPTN yang dikeluarkan pada masa tersebut, pada tahun 2018 lagi. Yang menariknya, sebaik saja saya membuat pengumuman mengenai ICLR tersebut pada 5 Disember 2018, sehari selepas itu, pada 6 Disember 2018, Angkatan Muda Keadilan AMK meminta supaya PTPTN menangguhkan pelaksanaan skim ICLR tersebut. Siapa yang menjadi ketua AMK pada masa itu? Ketika itu, Saudara Akmal Nasir merupakan ketua AMK dan beliau amat pantas membantah skim yang saya umumkan itu. Sekarang ini, beliau sudah pun menjadi Yang Berhormat Johor Bahru dan Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Nampaknya setelah dapat jawatan yang diidamkan, bantahan pun telah lenyap. Malahan bukan itu saja. Pada 6 Disember 2018, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu Ahli Parlimen Port Dickson dilaporkan berkata, dan saya petik, saya akan kemukakan keresahan beberapa peminjam PTPTN untuk pertimbangan Menteri Pendidikan dan pengurusi PTPTN. Saya akan beri nota segera kepada mereka. Mana dia? Ini ada salinan. Anwar akan kemukakan keresahan peminjam PTPTN. Jadi apa yang berlaku ialah beliau membantah, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu membantah skim yang kita nak perkenalkan. Saya nak maklumkan bahawa sepanjang 4 tahun saya menjadi pengurusi PTPTN, nota tersebut yang dikatakan nak dihantar tak pernah sampai ke meja saya. Sehingga pada masa itu saya sendiri terpaksa membuat permohonan untuk berjumpa dengan beliau dan menerangkan cadangan tersebut. Ini beberapa bulan selepas pengumuman itu dibuat, dan pada masa itu setelah dibentangkan, setelah diterangkan, beliau pada masa itu masih tidak bersetuju atas alasan bahawa ia tidak popular. Yang jelas pada masa itu Anwar Ibrahim dan Akmal Nasir memberi tekanan kepada saya kerana mereka tidak bersetuju dengan skim potongan gaji berlandaskan ICLR yang saya umumkan kerana katanya ia tidak popular. Bukan tak bagus, tapi tidak popular. Nyata bahawa bantahan itu adalah satu tindakan yang gopoh dan mengejar populariti. Bukan atas niat untuk benar-benar menyelesaikan cabaran yang dihadapi oleh PTPTN. Hari ini, mereka sendiri yang mengulang kembali cadangan yang pernah saya bawa 5 tahun yang lalu. Sejak dari hari pertama menjadi pengurusi PTPTN dulu, saya terpaksa berhadapan dengan tekanan daripada para pemimpin Pakatan Harapan yang mahu menjadi populis dan lari daripada menyelesaikan masalah yang sebenar. Akibatnya, hingga hari ini isu PTPTN ini masih belum selesai. Walaupun banyak idea-idea yang baik yang sebenarnya telah kita kaji dan telah kita teliti dan telah kita bentangkan. Termasuklah juga kepada kabinet sendiri. Saya menyeru supaya isu PTPTN ini dibincangkan dan didebatkan dengan cara yang rasional dan objektif. Rujuk juga semua hasil kajian dan juga nota-nota serta memorandum Jemaah Menteri yang pernah saya hantar melalui Kementerian Pengajian Tinggi sebelum ini. Tidak ada keperluan untuk kita start from zero apabila bercakap mengenai PTPTN.
Seharusnya kita tolak tepi kepentingan parti dan letakkan kepentingan anak bangsa di hadapan. Jangan cuba menjadi populis lagi. Jika ini dilakukan, barulah isu PTPTN akan dapat diselesaikan. Dan sebagai cadangannya, saya nak mencadangkan di sini supaya yang pertama, kerajaan mesti meneruskan usaha yang telah saya mulakan untuk mengembalikan fungsi penting PTPTN sebagai agensi tabungan pendidikan dengan cara memberi lebih banyak insentif untuk menabung, termasuklah juga membentuk jawatankuasa pelaburan yang profesional dalam PTPTN dan membenarkan PTPTN melabur dalam pasaran yang berpulangan tinggi baik di dalam maupun di luar negara supaya para penabung, para penyimpan di PTPTN dapat pulangan dividen yang lebih tinggi. Yang kedua, kerajaan juga mesti putuskan dan laksanakan dengan secara muktamad kaedah bayaran balik PTPTN yang tidak membebankan peminjam. Yang ketiga, jangan kita lupa mengenai liability PTPTN yang sudah menjadi amat besar pada hari ini. Yang mana ini adalah risiko. Dan saya pernah sebut sebelum ini, PTPTN ini dari segi risikonya, masalah yang boleh dibawa kepada negara mungkin lebih besar daripada 1MDB. Dan yang keempat, yang akhir, saya juga nak menggesa kerajaan supaya mengambil kira pandangan saya sebelum ini, sebelum saya melepaskan jawatan sebagai pengurusi PTPTN dulu, pindahkan PTPTN daripada Kementerian Pengajian Tinggi ke Kementerian Kewangan. Kerana PTPTN sebenarnya adalah agensi kewangan, bukan agensi pendidikan. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, saya boleh ambil.